Kita sering mendengar siuran burung-burung. Bahkan siuran burung, bunyi burung menjadi tarikan ramai manusia di muka bumi ini. Lantaran itu kita perhatikan ramai orang yang memelihara burung kerana bunyinya yang cukup indah di samping warna bentuk rupanya yang cantik. Namun demikian, sedarkah kita bahawa semut juga mengeluarkan suara? Semut juga berkomunikasi dengan mengeluarkan suara. Dan pada kali ini saya bicarakan bagaimana semut berkomunikasi antara satu sama lain. Semut, seperti mana yang dijelaskan oleh Harun Yahya, terdapat lebih 8,000 spesies semut di seluruh dunia. Lebih pada 8,800 spesies semut di seluruh dunia. Dan setiap koloni semut ini diketuai oleh seekor ratu. Dan ratu inilah yang memastikan kelangsungan keturunan koloni tersebut sebab dialah yang sentiasa bertelur. So, apa yang saya nak gambarkan di sini dalam poin ini ialah semut adalah merupakan di antara spesies serangga yang cukup besar. Ya, ada lebih pada 8,000 spesies secara keseluruhannya. Dan dalam masa yang sama, semut boleh berkomunikasi antara satu sama lain, sesama mereka dan juga sama koloni yang lain. Cara yang pertama semut berkomunikasi ialah dengan isyarat kimia. Ya, isyarat kimia. Apa yang dilakukan oleh Noah Pinter Waldman bersama dengan rakan-rakannya terhadap semut merah, beliau menjelaskan bahawa semut berkomunikasi dengan cara yang unik. Dan setiap semut mempunyai isyarat kimia untuk berkomunikasi. Jadi cara yang pertama semut berkomunikasi ialah dengan menggunakan rembisan bahan kimia. Ya, rembisan kimia inilah salah satu cara mereka berkomunikasi dengan rakan-rakan mereka, bahkan berkomunikasi dengan semut, dengan koloni semut yang lain. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, semut berkomunikasi dengan mengeluarkan hormon, dan hormon ini dinamakan feromon. Ya, hormon yang dikeluarkan oleh semut. Apa yang berlaku apabila seekor semut menjumpai suatu makanan dan dia nak memerlukan bantuan daripada semut-semut pekerja yang lain untuk membawa makanan ke sangkar mereka, ke sarang mereka. Lalu untuk memastikan bahawa perjalanan beliau ini dapat dikesan, semut tersebut akan mengeluarkan feromon, hormon yang dinamakan feromon, agar semut-semut yang lain dapat menjejaki langkah jarak ini. Semakin banyak makanan yang dijumpai, semakin banyak hormon feromon ini akan dirembiskan supaya makin banyaklah semut-semut yang lain dapat membantu beliau mengangkat barang makanan tersebut. Kalau kita perhatikan, ini kedudukan semut selalu ya. Perjalanan semut berjalan dalam bentuk barisan. Kenapa dalam bentuk barisan ini? Sebab itu adalah kerana bahagian jalan inilah di mana rembesan feromon itu dilakukan oleh semut yang menjumpai makanan. Sebab itulah semut tidak akan sesat. Dia akan pergi tempat makanan dan kembali ke sarangnya sebab dengan kesan feromon yang ditinggalkan ini. Jadi dengan feromon ini, semut-semut yang lain akan dapat membantu semut yang menjumpai makanan untuk membawa pulang makanan yang telah ditemui. Ini cara yang kedua. Cara yang ketiga, semut berbicara bersama dengan temannya menggunakan isyarat antena. Ya, sentuhan antena sesama mereka adalah dilakukan seolah-olah mereka memberi, macam kita mengucapkan salam antara satu sama lain, mengenali rakan sesama satu sarang, ataupun ucapan perkenalan bersama dengan semut dalam koloni yang lain. Dan gambaran ni tuan-tuan boleh perhatikan apabila semut bertemu dengan semut yang lain, kadang-kadang inilah kita nampak mereka melakukan perkara ini. Okey. Ini yang dilakukan, sentuhan antena yang ada pada semut, yang dilakukan oleh semut ini merupakan salah satu cara mereka berkomunikasi melalui sentuhan antena. Dan yang keempat, cara semut berkomunikasi ialah dengan cara bunyi, di mana semut akan mengeluarkan bunyi dengan mengetuk tubuhnya pada batang-batang pokok, pada dahan-dahan pokok atau pada tanah untuk memberitahu teman-temannya yang lain sekiranya ada datang
ancaman kepada sarang mereka. So, gerakan sentuhan ataupun gegaran ketukan pada dahan-dahan dan tanah ini menyebabkan semut-semut yang lain akan datang untuk membantu beliau. Demikian juga rembesan bahan kimia juga dirembeskan agar semut-semut tentera yang lain akan dapat membantu beliau. Dengan cara komunikasi ini, semut dapat memanggil teman-temannya bagi mempertahankan sekiranya ada serangan daripada ancaman luar. Apa yang saya nak gambarkan di sini ialah kesemua yang dikaji oleh para saintis ini menjelaskan bahawa cara pelbagai bahawa semut berkomunikasi ada dengan suara, ada dengan rembesan feromon, ada dengan rembesan bahan kimia, dan uniknya Al-Quran juga membicarakan tentang semut berbicara sesama mereka. Semut berbicara sama mereka. Perkara ini telah pun disebutkan oleh Rasulullah SAW 1400 tahun yang lalu. Ya, cuba perhatikan bagaimana Allah SWT menjelaskan dalam Al-Quran. Hatta idza atau ala wadin namli qalat namlatu ya ayuhan namlu udkhulu masakinakum la yahtimannakumus sulaimanu wa junuduhu wa hum la yash'urun. Apabila Sulaiman dan tentera-tenteranya telah pun sampai di kawasan yang di lembah yang ada semut, lalu berkatalah semut menyuruh pada kawan-kawannya. Qalat namlatu, berkatalah semut pada teman-temannya, ya ayuhan namlu, wahai semut-semut, udkhulu masakinakum, masuklah kamu semua ke dalam sarang-sarang kamu. La yahtimannakum Sulaimanu wa junuduhu wa hum la yash'urun, agar Sulaiman dan tentera-tenteranya tidak memijak-mijak kamu sedangkan mereka tidak perasan. Apa yang nak gambarkan dalam ayat ini? Semut berbicara dengan teman-temannya. Semut menyuruh teman-temannya, wahai semut-semut sekalian, jangan sampai kamu terpijak oleh Sulaiman dan tenteranya. Masuklah kamu ke dalam sarang-sarang kamu sekarang, agar kamu tidak terpijak oleh Sulaiman dan tenteranya sedangkan mereka tidak sedar. Uniknya, ayat ini menjelaskan bahawa semut berbicara. Dan para saintis membuktikan bahawa semut mempunyai cara pelbagai dalam berbicara. Dan Nabi Muhammad SAW telah pun menjelaskan perkara ini 1400 tahun yang lalu. Bukankah ini bukti mukjizat saintifik Al-Quranul Karim?